A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan imam, barisan imam yang dikasihi. Begitu juga jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Adapun dengan izin Allah malam ini, pada malam ini dapat kita bersama-sama kan, yang mana saya kebetulan di Terengganu ini ada program My House, iaitu kita memperbaiki rumah-rumah asnaf di Terengganu. Adalah merupakan destinasi yang terakhir lah untuk musim pertama. Kita dah selesai di Negeri Sembilan 3 episod, kita dah buat di Johor 2 episod, di Perak 3 episod, di Pahang 2 episod, di sini 2+1, 2 episod plus 1 lagi episod banjir. Episod kita bantu bangsa banjir lah. Tu yang ada Samsul Debat. Kalau anda nampak kan, tiba-tiba ada yang nampak kat kedai makan tu macam Samsul Debat, itu bukan bayangan, memang betul. Kan ada yang ingat macam dia, mimpi je tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, malam ni kongsi yang rasa mudah-mudah aja malam ni kan. Kalau ikut SOP ceramah tak boleh lebih sejam kan. Jadi agak-agak cukup sejam, berhentilah. Tapi dia mungkin juga kalau timbul keresahan di kalangan yang mendengar, lama sangat rasanya, dia mungkin lebih awal pada tu. Jadi saya tengok muka orang, saya tahulah nak berhenti ke tidak. Tengok anak mata kalau kecil tu, mana kena berhenti lah tu tuan-tuan. Ya, malam ni kita nak bincang macam mana cara nak maintain, macam mana cara nak maintain dalam kebaikan. Bila sebut maintain ni, apa maksud maintain? Maintain ni kekal atau istilah yang biasa disebut oleh apa orang Islam ni, dia sebut sebagai istiqamah. Dan bila sebut istiqamah ni, istilah ni bukan kita je, yang bukan Islam pun dah pandai pakai istiqamah kan. Dia pun pakai ayat istiqamah kan? Tapi hari ni nak cerita macam mana kita nak maintain dalam kebaikan. Kadang-kadang senang buat baik, tapi nak maintain tu susah. Senang pergi surau, tapi senang juga dia tak datang lagi lepas tu. Senang datang masjid, tapi senang juga dia hilang dari masjid lepas tu. Jadi mana kata macam mana nak maintain dalam kebaikan. Apapun agama yang dibawa oleh Nabi kita kan, adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah semata-mata dan memurnikan, memperbaiki, memantapkan, memperkasakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itulah sebenarnya manusia diciptakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Kan? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ku bukan kepadaku, melainkan kepadaku sahaja. Nampak? Kepadaku dalam kurungan tu ada sahaja, makna tak ada yang lain dah. Kan itu yang Nabi kita ajar kita. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita tu saja. Maka hanya tujuan untuk beribadah pada Allah kita diciptakan. Habis tak boleh ke bekerja? Tak boleh ke kita buat amal lain? Kena pergi masjid aja ke? Tak. Tapi makna kata ibadah itu sendiri, bila kita tengok maksud dia mencakupi maksud yang cukup luas. Selain daripada kita beribadah di masjid, apa-apa juga perbuatan yang baik
dan diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, makna kaedahnya betul, dan kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Sembahyang itu dah tentu-tentu ibadah. Tapi kalau kaedahnya tu dah betul tapi niat bukan kerana Allah, mungkin juga nasib-nasib tidak baik, itu juga tidak dikira sebagai ibadah. Contoh ada sembahyang tapi niatnya sebab nak tunjuk ke orang, habis tuan-tuan, kan? Tak ada apa tinggal. Sembahyang dia ada 3 penyakit, kan? Ujub, riak, takbur, kan? Ujub tu rasa dalam hati, dia rasa dia hebat. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, okey juga aku sembahyang malam ni. Sampai masjid dia rasa dia hebat dah. Aku yang pertama sampai masjid ni, boleh tahan ni. Lepas tu dia sibuk cerita, kau tahu tak aku paling awal sekali hari ni, cerita pula dengan orang. Tu riak dah tu. Pertama, ujub, rasa kelebihan diri kita. Riak, tunjuk ke orang. Takbur, sombong. Dia dah mula bandingkan diri dengan orang lain. Hebat lagi aku, dia semayang pun tak kerti. Nampak? Tu sebab kita kena hati-hati, kan? Jadi Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk yang lain di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri diartikan sebagai satu perbuatan menjalankan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan jika dilaksanakan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkannya kemungkinan besar kalau dengan sengaja akan mendapat dosa. Itu sebabnya, kan? Kahwin tu pun sendiri satu ibadah sebenarnya, kan? Buat benda lain, buat benda baik. Okey, hari Ahad ni, hari ni lah, kata hari Sabtu ni kita ada gotong royong membersihkan masjid. Kan benda baik tu. Tapi ada orang tak pandang tu sebagai ibadah. Dia fikir ibadah tu semayang je. Itu pun ibadah kalau kita buat betul caranya dan niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Wah, rajin kau datang-datang royong ni, YB datang. Nanti YB tak nampak muka aku, macam mana pula? Jadi tuan-tuan fikir sendiri, dapat tak pahala ibadah agak-agak, kan? Tapi kalau dia buat walaupun gotong royong, walaupun kerjanya bukan semayang tetapi dia membersihkan kapet, dia niat kerana Allah, mudah-mudahan mudah awal lain nak beribadah kepadamu ya Allah, dapat pahala ibadah, ya. Allah menciptakan manusia ni dalam Islam ni untuk melaksanakan ibadah, dan dalam ibadah ini pula dalam agama Islam ada yang bersifat wajib seperti solat fardu, berpuasa bulan Ramadan, zakat, haji pada yang mampu, kan? Dan ada juga sifatnya sunat. Contohnya bersedekah, baca Quran, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Jadi dalam baca orang kata kadang ada orang tu pula dia rajin buat yang sunat, yang wajib tak jaga. Ada juga penyakit juga tu, kan? Tu sebabnya kita kena sentiasa memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki. Salah satu cara, kalau dulu tak semayang, dia jadi semayang. Dulu semayang tapi semayang seorang-seorang. Dulu semayang tapi lewat waktu, maka sekarang semayang awal. Semayang awal tapi semayang seorang-seorang. Jadi dia upgrade lagi, semayang berjemaah. Semayang berjemaah dekat rumah. Lepas tu dia upgrade lagi, semayang berjemaah di masjid. Semayang berjemaah dah buat dah, dia tambah lagi pula dengan semayang-semayang sunat yang dia tahu. Salat qabliyah, ba'diyah pun dia buat, kan? Lepas tu tak cukup kan tu, dia tambah lagi, dia zikirnya, dia wiridnya, lepas tu dia doa, kan? Contohlah. Jadi kadang-kadang sunat pun susah nak buat. Sunat lagi susah daripada solat, daripada fardu. Ada juga contoh macam puasa wajib, puasa fardu. Senang sebab semua orang puasa. Kebanyakannya puasa lah, kan? Tapi yang paling susah puasa sunat. Kan nak pula puasa sunat tu orang keliling semua makan beria depan kita. Susah tuan. Kan? Puasa bulan Zulhijjah, kan? Siapa yang masuk korban jadi sunatkan berpuasa. Wah, dia dah target dengan keluarga dia. Kita korban tahun ni, jadi dah boleh start puasa dah hari ni. Jangan potong kuku, jangan bercukur apa semua. Okeylah kata. Masa tu lah dekat masjid buat jamuan makan tengah hari. Kan? Tak adalah ya sangat pun. Tapi ayam golek lah kerjanya, ayam golek, kambing golek, semua yang tergolek belaka, kan?
Oh payah ni kata kan. Nampak tak? Lepas tu ramailah yang cocok. Alah sunat aja. Nampak tu? Kan? Itu bukan senang. Tapi kalau dah yang sunat tu dia boleh atasi, sepatutnya fardu boleh. Tapi ada orang pasal sunat rajin, yang wajib tak buat, maka ada masalah tuan-tuan.